Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat-Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan. Moga-moga dengan pengajian ini menambahkan lagi keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keyakinan itulah kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu. Yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kitab Jawi muka surat 4, 3 baris daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kelimanya qiyamuhu bi nafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Bermula maknanya iaitu tiada berkehendak. Maknanya iaitu tiada berkehendak ia kepada zat kerana ia zat, dan tiada berkehendak ia kepada yang menjadi akan dia kerana ia qadim. Lawannya qiyamuhu bi ghairihi, artinya berdirinya dengan yang lainnya, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala huwal hayyul qayyum, artinya ialah Tuhan yang hidup lagi yang berdiri dengan sendirinya, artinya kayanya daripada zat dan daripada fa'il. Baik. Jadi sifat yang seterusnya kita nak mengaji iaitu sifat yang kelima daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Iaitulah macam biasa kita kena bawa 5 poin, yakni 5 perkara
Yang pertama nama sifat, yang kedua erti sifat, yang ketiga makna sifat, yang keempat lawan sifat, dan yang kelima dalil sifat. Jadi kita pergi satu-satu. Yang pertama nama sifat. Nama sifat yang kelima ni nama dia qiyamuhu binafsihi. Koklah nak tulis Jawi Arab ke, nak tulis Rumi ke, asal faham sudah. Qiyamuhu binafsihi nama dia. Kemudian pula poin yang kedua. Poin kedua ni erti sifat. Erti ni maknanya terjemah bahasa. Sebab qiyamuhu binafsihi itu bukan bahasa kita. Qiyamuhu binafsihi itu bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, kita orang Batu Ampar je. Jadi kita kena terjemah. Jadi terjemahnya qiyam tu qaf ya alif mim tu, qiyam tu maksudnya berdiri. Hu tu maknanya nya. Jadi qiyamuhu berdirinya. Nya sini domain, kata ganti nama. Bagi siapa? Allah. Jadi berdirinya, nya siapa? Nya Allah Taala. Tu. Bi nafsihi. Bi tu maknanya dengan. Nafsi tu maknanya diri. Hi tu maknanya nya juga. Jadi binafsihi dengan sendirinya. Jadi kalau terjemah satu-satu, qiyamuhu binafsihi berdirinya Allah dengan sendirinya Allah. Maksud macam tu. Atau ringkasnya, aku pening banyaknya ni. Nya apa nya dia kata. Pening tak? Jadi kita ringkaskan bagi mudah orang faham. Jadi maksud qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri. Itu maksud dia. Dari segi terjemah perkataan ni. Tapi tak selesai lagi. Jangan balik terus. Allah berdiri sendiri balik. Lagi dia faham Allah tu berdiri. Mula Allah duduk kot. Tu orang ngaji sampai habis. Jadi qiyamuhu binafsihi itu walaupun terjemah dia berdirinya dengan sendirinya, ataupun kita sebut tadi Allah berdiri sendiri, bukan maksud diri. Nak tengok makna dia, sekejap lagi kita hurai secara makna dia. Sebab tu bila main bahasa Arab, kita terjemah dalam bahasa Melayu, bukan boleh main terjemah macam tu terus. Lepas tu kita faham kod kepala kita sendiri. Tu yang jadi rosak pemahaman. Macam golongan Wahabi. Bila bertemu dengan ayat Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Kita terjemah satu-satu. Ar-Rahman nama bagi Allah. Maknanya Ar-Rahman tu Allah lah. Ala tu maknanya atas. Arsy maknanya arash. Arash ni satu tempat atau satu makhluk yang Allah cipta paling tinggi sekali kedudukan dia. Dia duduk atas ni, atas langit ni. Kita tak nampak lah. Tapi ada satu makhluk besar, dia duduk situ. Arash nama dia. Jadi Ar-Rahman atas arash. Ar-Rahman Allah ala atas arash tu arash. Istawa tu kalau terjemah memang maknanya duduk. Jadi kalau kita terjemah satu-satu, Ar-Rahmanu ala arsy istawa, artinya Ar-Rahman yakni Allah duduk atas arash. Jadi adakah memang maknanya Allah duduk atas arash? Kalau kita pegang maknanya duduk atas arash, jadi kafir. Sebab apa pula jadi kafir, Ustaz? Sebab Allah bertempat. Bertempat itu sifat makhluk. Allah tidak bertempat. Kalau Allah berhajat pada tempat, maknanya siapa jadi dulu? Allah dulu ke tempat dulu? Kalau Allah perlukan tempat, maknanya tempat tu kena ada dulu, baru Allah ada. Jadi tak mustahil. Mana pula gitu? Allah yang mengadakan sesuatu, bukan sesuatu mengadakan Allah. Maknanya Allah lah lebih dulu daripada yang lain-lain. Jadi bila Allah dengan tempat, Allah mana tempat pun tak ada. Masa Allah ada, tempat pun tak ada. Allah cipta tempat. Jadi mustahil Allah itu bertempat. Bila bertempat, kedudukan di atas arash tu dikira bertempat. Jadi mustahil Allah duduk di atas arash. Tu ayat kata. Kena takwil. Bukan boleh main terjemah lepas tu faham sendiri. Tak. Jadi mungkin ada makna-makna dia. Kata ulama, maknanya situ makna kuasa.
Jadi Allah berkuasa atas arash. Maknanya arash ni makhluk paling besar. Kalau makhluk paling besar pun Allah berkuasa, apatah lagi makhluk yang kecil-kecil. Itu maksud begitu. Nah. Jadi samalah dengan ayat ni. Qiyamuhu binafsihi. Kalau kita terjemah sebuah perkataan, jadi maknanya berdirinya Allah dengan sendirinya. Maknanya Allah berdiri sendiri. Jadi kita faham kat mana kalau kita main terjemah gitu je. Kita pun faham, oh Allah berdiri tegak kot ni kata. Sebab main kod faham sendiri terjemah. Jadi tak boleh. Jadi kena tengok pada huraian apa makna berdiri tu. Sebab kadang-kadang satu-satu perkataan tu dia boleh dengan banyak makna. Orang tanya, kamu ni duduk mana? Dia pun kata, saya duduk di batu hampa. Dah awak dah pula. Awak berdiri dia kata. Sebab dia kata duduk kena duduk. Dah bengong. Maksud duduk di batu hampa tu makna tinggal. Tapi perkataan sama tak duduk? Sama. Jadi duduk boleh dengan makna duduk. Duduk juga boleh dengan makna tinggal. Jadi satu-satu perkataan boleh dengan banyak makna. Jadi tak boleh kita ambil satu perkataan terus faham kod sendiri. Dia begitu. Okay? Baik, jadi baru poin kedua, yakni erti. Artinya berdiri Allah dengan sendirinya. Macam mana berdiri Allah dengan sendirinya? Kita tengok makna dia. Makna bermula maknanya mana? Qiyamuhu binafsihi tu. Makna berdiri Allah dengan sendiri tu. Apa makna dia? Iaitu tiada berkehendak ia kepada zat kerana ia zat. Okey, baik. Sebelum kita pergi jauh, saya nak ringkaskan mudah faham. Sebab kalau kita ngaji sebiji kitab ni, mungkin kita susah nak faham. Jadi saya mudahkan. Makna bagi qiyamuhu binafsihi ni ada dua makna. Saya ulang, maknanya itu ada dua. Maknanya yang pertama, iaitu tiada berkehendak ia kepada zat kerana ia zat. Itu makna pertama. Makna kedua, ambil dan dia tu kat dalam kitab tu. Dia kata, dan tiada berkehendak ia kepada yang menjadi akan dia kerana ia qadim. Itu makna kedua. Jadi di sini ada dua makna. Kita pergi satu-satu dulu. Makna yang pertama, maknanya iaitu tiada berkehendak ia kepada zat. Apa makna tiada berkehendak? Tiada berkehendak maknanya tiada berhajat. Ataupun dengan kata lain mudah kita faham, tiada memerlukan. Itu maksud. Allah tak berkehendak, tak berhajat, tak memerlukan. Tak memerlukan apa? Kepada zat. Okey. Pada zat ni kadang-kadang pening tak ni? Sebelum tu minai sekejap. Okey, sebelum tu kita nak faham dulu. Setiap sesuatu ni, makhluk ataupun Allah juga, Tuhan, terbahagi, bukan terbahagi, tetapi makna kata ada zat dan ada sifat. Kita buat contoh pada makhluk dululah. Sebab kita nak cerita Allah ni mana kita nampak. Kita cerita diri kita, kita nampak diri kita. Jadi makhluk-makhluk ni dia ada zat dan dia ada sifat. Selalu dah saya terang ni bagi tahqiq lagi, bagi faham lagi. Contoh, kotak tisu ni yang saya pegang dia ni, ini dipanggil zat kotak tisu. Zat dia, ni zat dia. Bukan zat vitamin C tu. Gini zat mana pula ni, makna zat tu diri dia. Diri yang kita pegang dia. Boleh pegang ni zat kotak tisu. Ini zat telefon. Apa lagi? Ni zat cawan. Ini zat botol air. Ni zat meja. Ni zat mic. Ni zat kitab. Ni zat kipas. Habis pusing sampai belakang je. Nampak? Mana kata setiap sesuatu tu ada zat dia. Zat dia tu diri dia. Tu zat kipas, zat lampu, zat masjid. Ni zat dinding masjid. Semua zat-zat ni semua zat. Atau dengan kata lain yang mudahnya, zat tu kita boleh nampak dia. Kita boleh tengok dia. Kita boleh pegang dia. Kita boleh pegang kotak tisu, pegang telefon, kita nampak dia. Tu zat. Nak mudah ni nak membezakan ni. Kemudian satu lagi namanya sifat. Zat dia tak bergantung pada apa-apa. Zat dia diri atas diri dia je lah.
Kotak ni tak bergantung pada yang lain. Dia kotak atas kotak je. Telefon ni pun telefon je. Dia tak bergantung pada yang lain. Itu zat. Faham yang tu dulu. Ada pun sifat dia bergantung kepada zat. Contoh, ini jubah ni zat jubah. Sifat dia apa dia? Sifat dia merah. Merah, color merah tu adalah sifat bagi jubah. Maka merah tu dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena berdiri atas zat. Zat mana? Zat jubah. Maka merah ni duduk atas jubah. Boleh faham? Jadi maknanya sifat tu duduk atas zat. Faham dah ni? Kena roti canai lagi faham ke tak? Makin tak faham. Tak apalah, belajar memang susah. Bukan semua orang kan? Belajar terus jadi alim. Tentu senang kan? Jadi nak bagi faham, biar kita nampak beza antara zat dan juga sifat. Lagi, ini tadi kita sebut dah ni zat cawan. Sifat dia apa dia? Sifat dia iaitu lutsina, transparent. Tahu transparent? Maknanya tembus, nampak dalam. Jadi itu sifat dia. Lagi sifat dia apa? Sifat dia keras. Keras tu sifat dia. Jadi keras, lutsina ataupun selain sifat-sifat yang lain, keras tu, contoh kita ambil keras lah. Sifat keras tu dia tak boleh berdiri sendiri. Dia tak boleh duduk atas dia seorang-seorang dia. Tak boleh. Dia kena duduk atas zat. Zat mana? Zat cawan. Jadi keras tu duduk atas zat cawan. Jadilah cawan yang bersifat keras. Atau orang sebut cawan yang keras. Boleh? Tak boleh. Tak boleh ketuk cawan ni. Keras dia kata. Baru tahu keras. Itu sifat. Contoh lagi lah. Banyak contoh. Kita orang kata dah keluar dah ni BPN ni, bantuan rakyat ni. Nak tengok dia pergi bank, nama dia tak ada. Tak dapat bantuan, menong depan bank tu. Nak sedih dia. Jadi sedih tu apa dia? Sedih tu sifat yang duduk pada zat orang yang tak dapat bantuan tadi. Jadi sedih tu sifat dia. Dah sedih ni, boleh tak dia keluar daripada diri orang tu? Boleh tak sedih tu duduk sebelah dia? Sedih tu, dia tengah sedih, tiba sedih tu pun keluar, duduk sebelah dia, teman dia. Sabarlah, sedih kata. Dah sedih tak boleh berdiri sendiri. Jadi sedih kena berdiri atas zat. Zat mana? Zat orang tu. Jadi sedih tu duduk atas zat orang tu. Tapi nampak tak? Tak nampak. Kita boleh kata sian dia nampak sedih. Ya ke nampak sedih? Ya, aku nampak dia sedih. Mana sedih? Cuba tunjuk aku mana sedih. Dia tunjuk tak sedih? Dia pun menangis. Tu bukan sedih, tu menangis. Mana sedih? Nampak? Sedih tu hanya disebut sebab dia sifat, tapi tak dia nampak. Macam manis. Manis yang duduk dalam gula. Gula tu kita pegang, dia tu zat gula. Sifat dia apa dia? Sifat gula tu manis. Mana manis? Mana manis? Tu tunjuk mana manis tu. Tapi kita tahu dia manis. Tapi kita tak boleh nak tunjuk mana manis dalam gula tu. Cuma kita yakin manis ada dalam gula, tapi nak tunjuk tak tahu. Sebab apa? Sebab manis tu sifat. Sifat tak boleh ditunjuk, sifat tak boleh dipegang. Mana boleh pegang manis? Aku pegang manis ni. Itu bukan pegang manis, tu pegang gula. Faham? Tu. Jadi sifat. Mana tahu dia manis? Mana tahu gula tu, zat gula tu sifat dia manis? Mana tahu manis? Mana tahu? Tahu tak tahu, kaki kena potong. Mana manis tu? Kencing manis. Nampak? Tu makna manis. Nampak? Maknanya rasa dia tu. Jadi sifat-sifat ni dirasai. Rasa sedih kan sifat lah. Rasa marah sifat lah tu. Itu. Jadi apa yang saya cerita panjang-panjang ni, nak menampakkan pada kita apa itu zat dan apa itu sifat. Okey,
Ingat sekali lagi saya ulang, zat dia tak memerlukan apa-apa, dia tak bergantung atas apa-apa, tetapi sifat dia tak boleh berdiri sendiri. Sifat ni dia mesti duduk atas zat. Mana-mana zat tak kisahlah, tapi dia tak boleh diri sendiri. Dia kena berdiri atas zat. Dia macam menumpang, dia kena menepek atas zat tu. Macam tu. Jadi apa kaitan dengan sifat yang kita belajar ni? Jadi kata Syekh maknanya iaitu Allah Ta'ala itu tiada berkehendak ia kepada zat kerana ia zat. Maksudnya, mafhum mukhalafahnya, kerana Allah bukan sifat, tapi Allah tu zat. Jadi Allah tidak memerlukan zat. Sebab yang memerlukan zat itu adalah sifat. Alhamdulillah, saya baik faham. Boleh balik lah. Nah. Jadi yang memerlukan zat adalah sifat. Zat memerlukan silap. Yang memerlukan zat adalah sifat, sebab sifat perlukan zat. Zat tak perlukan sifat. Zat lah. Jadi sifat yang perlukan zat, sebab sifat kena duduk atas zat. Macam tu. Jadi ayat ni, qiyamuhu binafsihi ni, ulama nak terangkan bahawa Allah itu zat, bukan sifat. Jadi Allah tak memerlukan zat, kerana yang memerlukan zat adalah sifat. Boleh? Benda zat, sifat. Jadi zat ke sifat? Pelan-pelan memang mengaji memang macam tu, bukan senang-senang faham. Lama-lama faham lah, insya-Allah kan. Doa pada Allah. Okey. Dah kenapa ulama pergi hurai benda payah macam ni sampai kat kita kena mengajilah apa zat sifat. Sebab ada orang menyamakan Allah dengan sifat. Sebab contoh apa nama, sejuk ni zat ke sifat? Sifat. Bagus terror ni. Sebab apa? Sebab sejuk tak boleh dipegang, sejuk tak boleh ditunjuk, tapi sejuk boleh dirasai. Tapi tak nampak. Sejuk kita tak nampak, tak dipegang. Jadi dia pun kaitkan dengan Tuhan. Dia kata tengok, sama dah. Allah kita tak nampak, dan Allah kita tak boleh pegang, tapi kita boleh merasai Allah. Maka Allah tu macam sejuk, dia kata. Maknanya Allah tu sifat saja sebenarnya. Sifat yang ada pada diri kita. Itulah ajaran sesat. Geng-geng ayah pen, ayah pun tu ni. Dia kata sebenarnya Tuhan ni tak ada. Tuhan tu ada pada diri kita. Ada yang tu. Ada kan? Yang kita pelik tu, mak rempit tak ikut, profesor ikut. Ingatkan profesor cerdik dah, rupanya bodoh lagi. Ikut ni geng-geng ajaran sesat ni. Peguam, doktor, profession hebat-hebat, tapi bila jahil agama, itulah hasilnya. Jadi dia punya kaji, dia kata Tuhan ni sebenarnya tak ada, tapi adalah satu sifat yang ada pada diri kita. Sifat yang ada pada diri kita itulah Tuhan sebenarnya dia. Dia kata begitu. Tapi bukan ini pelajaran dia. Saya nak menyatakan itulah perkataan yang sesat. Jadi nak rot perkataan tu, maka ulama membawa datang perkataan nama qiyamuhu binafsihi. Allah itu zat dan tak memerlukan zat, kerana Allah bukan sifat, kerana Allah zat. Jadi maksudnya Allah bukan sifat. Walaupun kita kata kita tak nampak Allah, tapi kita merasai Allah. Walaupun nampak begitu, tapi jangan disamakan Allah dengan sifat, kerana Allah bukan sifat, tapi Allah zat. Andai kata kita kata Allah tu sifat. Jadi kalau Allah tu sifat, tadi kita faham dah, sifat mesti berdiri atas zat. Kalau Allah tu sifat, Allah berdiri atas zat siapa? Jadi mustahil, akal tak boleh terima mengatakan bahawa Allah sifat. Jadi tolak Allah bukan sifat, Allah zat. Perkataan tolak itulah ulama bawa datang qiyamuhu binafsihi. Boleh setakat ni? Payah dia kata zat sifat. Tadi macam nak faham dah, ustaz ulang balik tak faham terus dia kata. Macam itulah mengaji. Saya pun susah agak nak memahamkan. Yang boleh fahamkan kita ni Allah.
Bukan tok guru, bukan ulama, bukan ustaz, bukan kitab. Allah lah. Kita minta mohon pada Allah supaya Allah bukakan kefahaman ke atas kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah faqihkan dia, Allah fahamkan dia tentang hal-hal agama. Moga-moga insya-Allah. Jadi itu baru makna pertama yang kita hurai panjang tadi tu. Tu baru makna pertama. Saya sebut tadi maknanya ada dua. Itu baru makna pertama. Makna kedua dia pula dia kata lagi, makna qiyamuhu binafsihi itu juga, dan tiada berkehendak ia kepada yang menjadi akan dia. Maknanya Allah tiada berkehendak. Berkehendak maknanya tadilah macam tadilah ayat tadi, tak berhajat, tak memerlukan. Tak berhajat, tak memerlukan apa? Kepada yang menjadi akan dia. Allah tak perlukan siapa-siapa untuk jadikan dia. Allah tak berhajat pada siapa-siapa untuk jadikan dia. Itulah maksud qiyamuhu binafsihi. Kerana apa? Kerana Allah itu qadim. Kita belajar dah awal dulu sifatnya kidam. Kidam maksudnya tak ada permulaan. Tak ada permulaan. Kerana Allah lah yang memulakan suatu, bukan Allah itu dimulakan. Boleh faham? Jadi itu makna qadim. Maknanya qiyamuhu binafsihi pada makna yang kedua, Allah tidak memerlukan siapa-siapa untuk jadikan dia, tetapi Allah lah yang menjadikan setiap sesuatu. Itu maksud dia. Boleh? Jadi ulang balik. Ada dua makna qiyamuhu binafsihi. Makna yang pertama, Allah itu zat, jadi tak memerlukan zat, kerana yang memerlukan zat itu sifat. Jadi Allah tak memerlukan zat kerana ia sudah zat. Kerana Allah tu sendiri zat. Itu makna pertama. Makna kedua, Allah tidak memerlukan siapa-siapa untuk jadikan dia. Clear dah? Okey. Penat Okey, kalau faham dah sekarang ni, setakat ni boleh? Kalau faham nak tanya soalan. Siapa suruh kata faham? Okey, kita tengok kefahaman kita, teka-teki. Okey, di sini kata ulama ada 4 keadaan. Kita tengok betul tak jawapan kita. Yang pertama kata ulama, tiada memerlukan zat dan pencipta. Benda ni, apa dia benda ni? Dia tak perlukan zat dan dia tak perlukan pencipta. Apa dia? Jawapan dia, zat tak perlukan, pencipta pun tak perlukan. Tadi kita faham. Zat dia tak perlukan zat. Siapa yang tak perlukan zat? Betul. Allah. Tak nak cerita zat sifat tadi. Yang perlukan zat adalah sifat. Yang tak perlukan zat adalah zat. Zat tak perlukan zat. Yang perlukan zat sifat. Ulang balik. Yang perlukan zat adalah sifat. Yang tak memerlukan zat adalah zat. Yang memerlukan zat adalah zat sifat. Saja ulang situ. Ingat, yang memerlukan zat sifat. Ingat, sifat perlukan zat. Tu. Tapi zat tak perlukan zat. Macam tu. Atau mudah beginilah. Perempuan perlukan lelaki. Lelaki tak perlukan lelaki. Betul tak? Lelaki perlukan lelaki, gay lah. Macam itulah mudah ni. Untuk kita nak senang faham. Macam tu maksud dia. Okey, baik. Sekarang ni dia kata tak memerlukan zat. Jadi maknanya ini zat ke sifat? Zat. Okey, bagus. Dan dia kata tak memerlukan pencipta. Siapa dia tak perlukan pencipta? Allah. Maknanya zat Allah. Itulah jawapan dia. Tidak memerlukan zat dan tak memerlukan pencipta. Maknanya itulah zat Allah. Zat Allah tak memerlukan zat yang lain, dan zat Allah tak memerlukan pencipta. Okey, itu pertama. Yang kedua, dia perlukan zat tetapi dia tak perlukan pencipta. Apa dia? Zat dia perlu, tetapi pencipta dia tak perlu. Siapa yang perlukan zat? Sifat. Bagus. Sifat. Dan dia tak perlukan pencipta. Siapa dia tak perlukan pencipta? Allah. Maknanya sifat
Allah. Jadi sifat Allah memerlukan zat tapi tak memerlukan pencipta. Sifat Allah perlukan zat siapa? Sifat Allah perlukan zat. Zat siapa? Zat Allah. Bagus. Fahamlah tu. Jadi sifat Allah perlukan zat Allah. Sebab sifat perlukan zat. Jadi sifat Allah akan duduk pada zat Allah. Itu maksud dia. Boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak memerlukan zat. Zat dia tak perlu, tetapi dia memerlukan pencipta. Apa dia? Tak perlukan zat. Apa yang tak perlukan zat? Iaitu zat lah. Zat tak perlukan zat. Katakan tadi laki tak perlukan laki. Zat tak perlukan zat, tetapi dia perlukan pencipta. Siapa perlukan pencipta? Makhluk. Jadi makna jawapan dia zat makhluk. Tu. Takut-takut nak jawab. Yang keempat lah. Siapa dapat jawab ni telur masin menanti. Ada telur masin? Tak ada. Tak ada. Nasib baik tak ada. Jadi hadiah batal. Yang keempat, dia perlukan zat dan dia juga perlukan pencipta. Dua-dua dia perlu. Zat pun dia perlu, pencipta pun dia perlu. Maknanya dia adalah tahu dah makhluk. Tapi apa depan dia tu? Memerlukan zat tu apa dia? Sifat. Memerlukan pencipta, makhluk. Jadi sifat makhluk. Boleh? Gitu je. Bukan payah sangat. Dan kenapa nak kena faham sangat ustaz benda ni? Sebab nanti kena tanya exam dalam kubur. Jadi Syakir tanya dulu sebelum Munkar Nakir tanya. K juga nama dia. Jangan buat main tu. K yang tu tak boleh buat main. K ni boleh gurau lagi. K dalam tu tak dapat gurau. Tak boleh jawab soalan Syakir saya lah atas ni. Boleh makan lagi roti canai 4 keping boleh lagi. Nampak nasi lemak boleh, dengan sudu-sudu boleh telan. Tapi soalan Munkar Nakir K juga dalam tanah lagi. Yang tu dalam sana tu. Dalam tanah tu kalau tak boleh jawab, tak boleh makan dah nasi. Tak boleh makan apa nama roti canai. Dia tanya marabbuka kelepang gitu. Tak ada apa dah. Jadi nak bagi puas, biar kita masa atas tanah ni tanyalah sepuas-puasnya sampai kita betul-betul faham siapa Tuhan kita. Macam mana zat dan sifat dia. Tu. Belajar betul-betul. Tu makna dia. Jadi itulah yang disebut sebagai qiyamuhu binafsihi. Mananya zat, mananya sifat, mananya Allah, mananya makhluk yang kena cipta. Uraian lain tu dalam sangat, nanti lagi pening. Ni pun dah pening dah. Cukup-cukup dah tu. Kau apa dah ni? Awal lagi Okey, baik. Bermula makna, kita baca dulu dia punya keterangan ni. Bermula maknanya iaitu tiada berkehendak ia kepada zat kerana ia zat, dan tiada berkehendak ia kepada yang menjadi akan dia kerana ia qadim. Okey, selesai dah tu. Faham dah tu. Pegang kalimah yang kita hurai tadi tu. Jangan pusing-pusing dah, nanti lagi pening. Pegang tu dulu. Lawannya pula, lawannya maknanya mustahil dia. Poin yang keempat. Poin yang keempat yakni lawan, iaitu mustahil. Lawan dia qiyamuhu bi ghairihi. Qiyamuhu tu samalah, maknanya berdirinya Allah bi ghairihi, artinya dengan yang lainnya. Tadi kita kata Allah berdiri dengan sendirinya, yang ni lawan dia Allah berdiri dengan yang lain. Berdiri dengan yang lain ini mustahil. Bukan suruh pegang, tapi suruh rad, suruh tolak. Tolak bahawa Allah berdiri dengan yang lain. Apa maksud Allah berdiri dengan yang lain? Sama macam makna yang kita hurai tadi lah. Cuma kita terbalikkan sahaja. Tadi kita kata Allah itu zat dan tak memerlukan zat, kerana yang memerlukan zat itu sifat. Jadi yang mustahil ni dia kata Allah bukan zat, kerana Allah sifat. Jadi Allah memerlukan zat. Kalau tadilah saya sebut, kalau Allah perlukan zat, zat siapa Allah perlukan? Jadi mustahil, akal tak boleh terima mengatakan bahawa Allah sifat. Allah bukan sifat, tapi Allah adalah zat. Jadi mustahil Allah bersifat dengan sifat qiyamuhu bi ghairihi, yakni berdiri dengan yang lainnya. Begitu juga dengan makna yang kedua,
Allah tak memerlukan siapa-siapa untuk jadikan dia. Jadi kalau dengan lawannya ni qiyamuhu bi ghairihi ni, artinya Allah memerlukan siapa-siapa untuk jadikan dia. Itu pun mustahil, akal tak boleh terima. Kalau Allah perlukan sesuatu untuk jadikan dia, makna Allah bukan Tuhan lah. Sebab dia pun perlukan sesuatu untuk jadikan dia. Jadi mustahil, akal tak boleh terima. Dan untuk berhati-hati lagi supaya akidah kita tak sesat, walaupun kita pegang dah, kita kata Allah tidak dijadikan oleh sesiapa. Kita pegang situ betul dah tu. Lepas tu orang tanya, habis tu macam mana Allah jadi? Kita pun kata Allah jadi, Allah menjadikan dirinya sendiri. Itu pun salah juga. Jangan cakap gitu. Kalau kita kata Allah menjadikan dirinya sendiri, maknanya pun Allah dijadikan oleh dirinya sendiri. Allah tidak dijadikan, tetapi Allah lah yang menjadikan. Lepas tu mesti soalan akan timbul, habis tu siapa jadikan Allah? Jangan jawab. Itu dipanggil, ulama kata as-su'al bid'atun. Soalan itu bid'ah, soalan yang sesat, soalan yang nak merosakkan akidah. Allah tidak dijadikan oleh sesiapa pun, tapi Allah lah yang menjadikan setiap sesuatu. Pegang situ kawan kemar. Jadi iblis akan kacau kita, setan akan kacau kita. Dia kata betul dah. Tapi Allah tu siapa bagi jadi dia? Jangan layan. Buat tak peduli sudah. Cakap setan pergi main jauh-jauh. Ya itu. Jadi kuat-kuat. Tapi jangan ada kawan kat sebelah lah. Takut kawan terasa jadi setan. Dia tengah makan roti canai, tiba setan kacau dia. Kata, setan pergi jauh-jauh. Kawan duduk sebelah. Asam kata aku setan. Baik. Jadi biar kemah betul-betul. Jadi sampai situ je. Amantu billah, aku beriman pada Allah. Cukup. Aku beriman bahawa Allah lah yang menjadikan setiap sesuatu. Allah tidak dijadikan oleh sesiapa pun. Pegang sampai situ, full stop. Jangan tanya banyak dah. Selesai sampai situ saja. Sebab otak kita, kata tok guru kami, dia macam penimbang. Dia boleh timbang benda yang dia mampu timbang saja. Macam timbang emas, dia boleh timbang gram-gram emas saja. Nak giang buah sawit, buah atas tu pecah lah timbang. Mana boleh timbang? Dia timbang bahagian gram. Timbang di pasar tu timbang kilo. Dia boleh timbang kilo. Kita pergi panjat atas tu, pecah tu dengan jarum terkeluar. Nak mana boleh timbang kita? Timbang barang-barang runcit boleh lah, sebab dia timbang kilo. Lepas tu pula timbang paling besar timbang apa? Timbang sawit, dengan lori-lori boleh naik. Jadi ada bahagian-bahagian dia. Jadi timbang kecil dia tak mampu menimbang suatu benda yang terlampau besar pada diri dia. Begitu juga akal kita ni ibaratnya timbang kecil. Jadi benda yang terlampau berat kita tak boleh timbang. Kalau timbang tak, pecah. Bukan pecah kepala ni, akal tu pecah. Jadi mereng, jadi gila. Elok-elok tidur atas tilam, esok tidur atas pokok. Lepas tu pagi-pagi jaga jalan. Benda itu. Nampak? Jadi trafik tak ada tauliah. Gila terus. Nama tu panggil gila isim. Sebab melebih-lebih. Jadi jangan lebih-lebih. Cukup memadai kita pegang Allah lah yang menjadikan setiap sesuatu, dan Allah tidak dijadikan oleh apa-apa pun. Pegang situ sudah. Lepas tu tak payah dah fikir-fikir yang lain dah. Situ je. Jangan cana. Jangan. Boleh rosak akidah kita. Jadi itu dia. Itu maksud qiyamuhu bi ghairihi, artinya berdirinya dengan yang lainnya, iaitu mustahil. Mustahil, akal tak boleh terima mengatakan Allah berdiri dengan yang lain. Mustahil, tak boleh terima. Dalilnya firman Allah Ta'ala, baru poin yang kelima, yang terakhir. Nak habis dah. Poin yang kelima terakhir, iaitu dalil firman Allah, iaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwal hayyul qayyum. Huwa tu maknanya dia, al hayyu tu maknanya hidup, al qayyum tu maknanya yang berdiri dengan sendirinya. Jadi huwal hayyul qayyum, dia yakni Allah hidup dan berdiri dengan sendirinya. Tu artinya ialah Tuhan yang hidup lagi yang berdiri dengan sendirinya. Jadi maksud Tuhan hidup ni apa dia? Dia yang hidup dan dia yang menghidupkan yang lain. Jadi orang ada satu ustaz ni,
tak betul. Lepas tu kita mohon pihak ahli jawatan kuasa masjid, bila nak panggil mana-mana ustaz, berhati-hati. Zaman kita zaman fitnah. Jangan ingat orang tu famous, masuk TV ke YouTube ke apa ke, terus nak ambil, terus panggil ceramah. Sebab dia bertopengkan agama tapi pemikirannya salah. Boleh kadang-kadang merosakkan akidah sesat dan sebagainya. Ada satu ustaz ni, dia mengajar, ni orang report ke saya. Dia mengajar, dia kata Tuhan ni hidup pun tidak, mati pun tidak. Nampak macam power ayat dia tu. Dia kata Tuhan ni hidup pun tidak, mati pun tidak. Bila orang tanya kenapa cakap begitu, dia kata kerana hidup ni sifat makhluk, mati pun sifat makhluk. Jadi Tuhan ni dia mana ada sifat makhluk, sebab dia Tuhan. Jadi dia hidup pun tidak, mati pun tidak. Dan kalau hidup pun tidak, mati tidak, dia jadi apa? Koma, pingsan situ. Nampak? Ni kalau menafikan Tuhan hidup, ni ayat ni nak bermakna ni huwal hayyu, dia yang hidup. Tiba-tiba menafikan Tuhan hidup. Ni kata pelik. Sebab tu belajar biar betul-betul. Bila cek nak orang tanya ustaz ni, orang tanya dia sebab cakap ni bukan sekali tu je cakap dia salah, banyak kali dah. Dia pernah, ustaz yang sama, dia pernah kata Tuhan ni sunyi. Sebab ada dalam kitab ada pengguna perkataan sunyi. Dia faham sendiri, sunyi tu ada makna dia, bukan maksud sunyi kita duduk sorang-sorang. Jadi dia kata Tuhan ni asalnya sunyi, duduk sorang-sorang. Jadi dia tak ada geng, tak ada kawan. Tu yang dia cipta makhluk, supaya adalah kawan sikit nak menyembang ke apa ke gitu. Jadi mencipta makhluk ni sebab Tuhan sunyi. Habis rosak akidah. Allah cipta kita bukan sebab Allah sunyi. Allah tak perlukan kita pun. Kalau Allah cipta kita sebab sunyi, maknanya Allah berhajat pada kita. Allah perlukan kita. Nampak? Allah tak perlukan kita. Kita tak ada pun Allah tetap ada. Kita tak puji Allah pun Allah tetap gah dengan kehebatan kekuasaan dia. Seluruh manusia atas muka bumi kutuk Allah, tak nak semayang, lawan Allah. Allah sedikit pun tak jatuh martabat kehebatan kekuasaan Allah, sikit pun tak goyang. Kita kalau jadi pemimpin, orang bawah tak sokong, lingkup kita jatuh. Allah duduk atas. Allah sebagai Tuhan bukan dilantik 5 tahun sekali pilihan raya. Tak ada. Orang tak pilih Allah ke tak sokong Allah, Allah tetap Allah sebagai Tuhan yang berkuasa di seluruh alam. Tapi manusia kalau orang tak sokong dia, tak ada jawatan, tak ada kuasa. Sebab dia makhluk. Allah bukan macam makhluk. Jadi bukan Allah tak berhajat pun pada siapa-siapa. Ni dia cakap gitu. Jadi hati-hati. Cakapnya tu menyimpang. Bila disiasat, di soal-soal pada ustaz ni, adalah ustaz lain, ustaz pondok lain, dia pun telefon ustaz ni tanya, ustaz minta maaf lah sebab banyak kata-kata ustaz dalam kuliah, sebab kuliah dia dirakam, ada video. Jadi cakap dalam kuliah-kuliah ustaz yang kami dengar, banyak perkataan yang salah dari sudut ilmu akidah. Jadi nak tanyalah, ustaz mengaji kitab tauhid ni pakai kitab apa? Tanya dia mengaji ilmu tauhid pakai kitab apa? Dia jawab apa? Dia jawab saya mengaji pakai kitab hikam. Situ sudah gagal dah. Hikam ni bukan kitab tauhid, hikam kitab tasawuf. Nak alim atau nak faham ilmu tauhid, kena mengaji kitab tauhid. Nak pandai dalam masalah fiqah, kena ngaji kitab fiqah. Nak mendalami ilmu tasawuf, kena ngaji kitab tasawuf. Ikut disiplin ilmu dia. Bukan ngaji kitab hikam, boleh faham semua. Tauhid faham, fiqah faham, tajwid faham, semua dia faham. Mana boleh. Dia ada bidang-bidang dia. Mengaji ilmu tauhid, kitab Faridatul Faraid, Usul Tauhid, Misbahul Munir, Matan Umul Barahin, tu kitab tauhid. Nak ngaji fiqah, Sabilal Muhtadin, apa nama lagi, Safinatun Najah, Matan Abi Syuja', Matla'ul Badrain, banyak lagi kitab fiqah. Nak ngaji tasawuf, barulah hikam, Penawar Bagi Hati, Minhajul Abidin, Sairus Salikin, tu baru tasawuf. Dia kata saya mengaji hikam, saya faham semua. Hoi, hebat. Nampak? Mujur dia jawab hikam. Kalau dia jawab Iqra' 1,
Saya baca kitab Iqra satu, saya boleh faham semua. Oh, lagi jam. Nampak? Tu. Jangan terpengaruh. Nah, kadang-kadang cakapnya tu nampak gempak kan, tapi sebenarnya ilmunya sudah lari. Hati-hati, bahaya. Takut kita dah pegang elok dalam kepala, rupanya salah. Takut mati nanti tak sah iman. Mana pula gitu. Nah, Allah hidup, tetapi dia kata, kalau kata Allah hidup sama dengan makhluk lah. Makhluk pun hidup enggak, Allah pun hidup enggak? Mana boleh? Lepas tu dia bawa dalil, laisa kamislihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu. Ni Allah mu kata Allah hidup, makhluk pun hidup. Kan sama? Mana sama kita kata. Allah hidup tidak dihidupkan. Tapi kita hidup dengan sendiri ke? Kita dihidupkan. Ada perkataan di kat depan. Mana sama? Nampak? Bila dihidupkan, asal kita hidup ke mati? Asal kita? Tak tahu asal dah. Asal kita mati je. Dulu mana kita hidup? Nah, tak hidup tu mati dia. Dulu kita mana hidup lagi, mati lagi. Lepas tu Allah yang hidupkan kita, baru hidup. Lepas tu lama mana hidup? Nah, tak tahulah. Ada orang 40, ada orang 50, ada orang 60, ada orang 95, kan? Lepas tu bila Allah ambil habis dah ajal dia, mati. Asal dia hidup, mati. Allah hidup yang memang hidup. Bukan dihidupkan. Kita hidup boleh tak guna perkataan saya hidup, tapi ingat, saya hidup tu kerana dihidupkan. Sama juga dengan melihat. Orang petikai kata, mana boleh kata Allah melihat dah tu? Nak kata apa? Allah buta, kan? Dia kata sama. Allah melihat, kita pun melihat. Mana sama? Nah, Allah melihat yang sungguh. Kita bukan melihat, kita diberi lihat. Hakikat kita tak melihat. Apa yang boleh melihat ni? Sebab diizin lihat. Kalau Allah izin lihat, kita melihat. Allah tak izin melihat, tak melihat lah. Saya tengok orang buta, ada tak mata? Ada mata, bukan lepeh terus kulit ni. Nah, ada mata, tapi kenapa tak boleh melihat? Sebab Allah tak izin. Nah, tu je. Kan? Bukan melihat dengan mata. Kan? Contoh macam apa nama CCTV, kamera tu. CCTV. Dah mana mata dia? Mana ada mata tapi dia melihat. Melihat. Orang jalan masuk keluar masuk, dia boleh nampak, boleh scan. Nah, tu tembak suhu tu. Dia boleh scan dahi kita berapa suhu. Dah mana mata dia kita tengok suhu kita. Tapi dia tengok nampak. Kita pun buka, mana mata ni? Mana ada mata tengok. Nampak? Jadi bukan dengan mata. Allah izin. Kalau Allah izin melihat, siapa-siapa boleh melihat, walau tak ada mata sekalipun. Dia gitu. Jadi semuanya atas izin Allah. Tu maksud dia. Kan? Adapun Allah bukan atas izin, suka hati Allah sebab dia Tuhan. Kita bukan Tuhan. Jadi bila bukan Tuhan, semuanya atas izin. Jadi bila atas izin, jangan sombong. Sebab tu Allah paling murka, Allah paling marah pada orang yang sombong. Sebenarnya manusia paling jahat atas muka bumi bukanlah orang minum arak, bukan orang main judi, bukan orang berzina. Jahat dah tu, tapi ada lagi jahat. Orang paling jahat ialah orang yang sombong. Kerana apa? Kerana dia telah mengambil selendang Allah. Maksud selendang Allah ni kepunyaan Allah. Sombong milik Allah, dia pergi ambil. Tu Allah murka. Lepas tu Allah marah kat Iblis. Iblis kena laknat. Bukan kes zina. Ada dengar Iblis jantan rogol Iblis betina berturut-turut? Ada. Tak ada kes mahkamah. Kan? Iblis kalah judi ada? Nak kata kalah, main pun tidak judi. Kan? Dan tu yang Allah marah sangat Iblis sampai kena laknat. Sebab sombong. Aba wastakbara. Ingkar. Allah kata sujud pada Adam. Asal nak sujud pula? Dia kata. Saya buat pada api kan, dia buat pada tanah. Asal saya nak sujud pada dia pula? Saya api, dia tanah. Mana pula api kena sujud pada tanah? Api power lagi dia kata. Ada. Nah, orang kata YB, salamlah rakyat tu. Apa nak salam rakyat? Rakyatlah salam saya. Saya YB kan? YB Iblis nama dia. Tak betul lah tu, sombong. Sama kan kita manusia, apa salahnya siapa salam siapa. Tapi bila ada sifat sombong, setara Iblis lah.
Nak. Lepas tu pula iblis ni dengan Nabi Adam, Nabi Adam cipta kemudian. Iblis ni awal lagi dia dah dicipta. Dulu nama dia Azazil, kan? Azazil dia awal lagi, lama dah dia dicipta, dia rapat dulu, kan? Selepas tu lama-lama tu Allah cipta Nabi Adam. Bila Allah cipta Nabi Adam, Allah kata semua makhluk sujud pada Adam. Maksud sujud bukan sembah, maksud sujud hormat. Sebab Nabi Adam ni makhluk yang manusia ni adalah makhluk yang paling hebat yang pernah Allah cipta. Sebab apa manusia ni hebat? Sebab manusia lah satu-satunya makhluk yang hidup dua alam. Makhluk lain mana hidup dua alam? Binatang dia hidup alam jasad je. Alam gaib dia mana ada hidup. Malaikat hidup alam gaib je. Iblis hidup alam gaib. Tapi manusia Allah buat dua alam dia hidup. Jasad dia hidup alam nyata, roh dia hidup alam gaib. Sebab tu manusia ni hebat. Sebab tu Allah kata pada semua makhluk, okey, semua makhluk sujud pada Adam, hormat Adam. Tiba-tiba iblis, sebab dia awal lagi dicipta. Bila awal maknanya dia senior lah. Nabi Adam junior. Takkan senior nak hormat pada junior. Kita kata pakcik nak salam lah tu budak tahfiz tu hafal Quran. Cik, saya pakcik, saya senior lagi. Otai tau, otai masih berbisa. Takkan saya nak salam budak kecil tahfiz ni. Budak tahfiz tu pun kata, sian, pakcik iblis rupanya. Tu dia. Jadi jangan sombong. Tak kisahlah kedudukan kita di mana pun, apa jawatan kita pun. Jawatan tak memberi apa-apa kelebihan pun. Cuma tambahan sebutan dalam hidup dunia ni sahaja. Ada datuk kat depan, ada tun, nama perkataan je. Mati esok tak sebut datuk, ada sebut datuk. Malaikat panggil Polan bin si Polan, datuk tokmu, kata malaikat. Nampak? Ingat malaikat heran dengan punya datuk. Sikit tak heran. Sebab apa? Sebab mu manusia juga. Tak kira siapa pun. Jadi tujuan mengaji ilmu akidah, tujuan mengaji ilmu tauhid, tujuan mengaji ilmu sifat 20 ini supaya kita tunduk. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. Kenal diri maksud mana? Kenal bahawa dia tu tak ada apa-apa. Dia tu lemah. Dia buat apa pun atas izin. Jadi jangan act lah, jangan sombong lah. Hatta kita golongan taat dah. Sebab penyakit sombong bukan hanya kena pada ahli maksiat, ahli taat pun boleh terkena. Malah lebih dekat lagi dengan ahli taat. Lagi Allah angkat makam kita, kedudukan taat kita, lagi kuat kita nak terkena penyakit sombong ni. Hati-hati. Hati-hati. Jadi ustaz, jadi ulama, jadi tok guru, lagi dekat nak kena sombong. Sebab dia rasa dia cerdik, dia rasa dia pandai, dia rasa orang lain tak cerdik. Jadi tok imam ke jadi apa ke ada. Lagi kuat kita taat. Bukan suruh tinggalkan taat, tapi hati-hati. Kerana lagi tinggi ketaatan, ujian dia pun lagi tinggi. Macam orang kerja polis lah. Lagi tinggi pangkat dia memang lagi sedap jawatan dia, gaji pun makin besar, tapi risiko lagi besar. Nampak? Kalau ada geng-geng kongsi gelap, gangster mana tak puas hati, dia tak cari private bawah, dia cari bos. Bos kena tembak. Sebab tu kita tengok pengarah pengarah custom ke itu yang kat Putrajaya kena tembak. Pengarah dia tak ambil pegawai bawah. Gitu juga iblis-iblis ni, setakat yang bawah-bawah tu dia hantar prebet-prebet je. Tapi bos-bos besar dia hantar bazooka lah tembak. Nampak? Dia hantar kereta kebal lah bagi jatuh terus. Sebab tu kita tak belik ada ulama yang akhirnya jadi sesat. Ada tok guru tapi akhirnya menyimpang daripada jalan agama. Sebab dia tak berhati-hati. Dia ingat dia jadi ulama, jadi tok guru, dah selesa dah kedudukan tu. Sedangkan lagi tinggi dia naik, lagi besar ujian dia. Sebab tu lagi tinggi kita, lagi kuat kita kena menadah kitab, kena mengaji, kena tazkiyatun nafs, cuci hati supaya takut melekat dalam hati kita ada sifat sombong. Jadi kita tunduk kan, gitu. Jadi insya-Allah, jadi kita berhenti setakat ni dan kita akan sambung keenamnya wahdaniyah. Sifat yang seterusnya wahdaniyah. Jadi kita sambung tu sifat yang keenam lah. Sampailah akhir nanti kita khatam sifat 20 ni.
barulah kita akan masuk dalam masalah fiqh dalam kitab ni juga, yakni bicara tentang semayang dan sebagainya. Moga-moga kita istiqamah dalam pengajian supaya kita memahami ilmu agama kita ni secara betul-betul, satu-satu kita faham. Barulah kita beramal tu betul semuanya. Jadi insya-Allah. Jadi macam saya sebut tadi, berhati-hati zaman kita zaman fitnah. Walaupun tengoknya macam golongan ahli agama dah pakai kopiah, pakai jubah, tapi hati-hati. Takut-takut dia merosakkan kefahaman kita. Jadi mudah ringkasnya bukanlah mesti wajib, tapi antara tipnya nak mengaji, saya syorkan, iaitu mengajilah kitab-kitab lama dengan tok-tok guru ataupun ustaz-ustaz yang bawa kitab-kitab lama. Nak lebih meyakinkan. Bukanlah maksud ustaz-ustaz yang bawa kitab moden ni tak betul, saya tak kata gitu, tetapi lebih meyakinkan nak orang yang mengikut cara lama ni. Sebab kitab-kitab dulu insya-Allah semuanya setakat ni tak ada yang salah. Sebab tu kitab lama ni dia boleh kekal. Sampai sekarang orang mengaji lagi. Kitab yang kita mengaji ni dah 200 tahun. Dia punya umur. Lamanya kitab ni. Jadi insya-Allah kita mengaji itu. Sebab takut muda-muda ni macam-macam, campur itu, campur ni. Jadi kita takut fikrah tu jadi tak betul. Jadi tersalah dia punya jalan dan sebagainya. Jadi hati-hati insya-Allah. Senangnya kalau ada apa-apa boleh tanyalah mana-mana ustaz pondok, nak panggil ustaz ni, ustaz saya panggil ustaz ni boleh tak kat masjid ni? Kita pun dengar nama siapa dia. Sebab kami kalangan ustaz kadang-kadang kenal lah satu sama lain. Jadi kalau kita tengok, oh tak payahlah ustaz ni ada isu sikit ni, dia ada masalah gini-gini ni, tak apa kan. Jadi takut takut dia punya ajaran dia, pemahaman dia tu. Jangan kita tengok pakaian semua orang boleh pakai kan. Lepas tu orang nak laku bomoh dia, kopiah atas balik. 4 lapis kopiah. Tengok, 4 lapis ni power ni 4 lapis. Padahal beli je kedai kena. Jadi gitu insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu yang dapat kita kongsikan pada malam ni. Moga-moga kita sedikit sebanyak memberi kefahaman kepada kita dan meningkatkan lagi keyakinan kita kepada Allah, Tuhan kita yang sebenar, supaya kita mati dengan berlafazkan nama Allah dan kita dibangkitkan nanti pun dengan nama Allah insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.